Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam seabad ibu kandung suluh budiman. Yang berbahagia, Tan Sri Datuk Haji Alimuddin bin Haji Muhammad Dum, Pro-Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang berusaha Profesor Dr. Nur Khalid Salimin, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, UPSI. Yang berusaha Encik Helmi Zaifura Abdul Rahman, pendaftar UPSI, yang berusaha ahli-ahli pengurusan universiti, ahli-ahli senat, para pensyarah, tuan-tuan, puan-puan, serta para anak kandung suluh budiman yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya, maka kita dapat berada dalam Majlis Istiadat Convocation UPSI kali ke-24 pada pagi yang bersejarah ini. Hari ini, sejarah gemilang tercatat. Adik-adik tersenyum, penuh bersemangat. Di terbalasnya segala kudrat. Hari ini, terbayar segala pengorbanan. Tawa sedih dalam kegembiraan. Di manisnya sebuah kejayaan. Hari ini, seorang yang dahulunya biasa-biasa, beriltizam menjadi insan budiman lagi berjasa, memartabatkan maruah agama, bangsa dan negara. Hari ini juga, seorang remaja yang semakin dewasa, berdiri megah bersama sanak saudaranya, menggenggam ijazah yang penting lagi berharga, demi dasawarsa yang gemilang lagi bermakna. Tan Sri Pro-Chancellor, para graduan dan sidang hadirin sekalian. Pada Majlis Istiadat Convocation UPSI kali ke-24, sidang keempat ini, seramai 999 orang graduan akan menerima scroll sebentar lagi. Cantik angkanya hari ini. ...31 orang graduan dianugerahkan ijazah sarjana, 816 orang graduan dianugerahkan ijazah sarjana muda dan 152 orang graduan pula bakal dianugerahkan diploma. Syabas dan tahniah saya ucapkan. Kejayaan ini satu titik permulaan. Hidup ini masih jauh akan roda-roda perjalanan. Semangat, usaha dan doa adalah pertahanan. Jadikan panduan, buat amalan. Kejayaan ini diilhamkan oleh kesabaran. Sabar kita membentuk keimanan. Persiapkan diri untuk menghadap Tuhan. Moga diberkati dalam kehidupan. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, reputasi UPSI kini tumbuh melata, harum mewangi dan menjadi sebuah universiti yang merentasi lautan ilmu di persada antarabangsa. Terkini, ranking dunia telah mengiktiraf UPSI sebagai universiti ke-8 terbaik di Malaysia dan 801 terbaik di dunia. UPSI kini berada di kedudukan 43 terbaik di Asia Tenggara, 182 terbaik di Asia dan 151 terbaik di dunia dalam subjek pendidikan. Syabas dan tahniah buat kita semua. Mahasiswa UPSI pula telah mengungguli kejayaan dan pengiktirafan dalam pelbagai bidang. Sama ada kepimpinan, keusahawanan, inovasi, sukan, seni dan budaya serta kesukarelawanan. Bersama kita pada hari ini, beberapa graduan cemerlang yang akan menerima scroll mereka sebentar lagi. Saya mohon berdiri adik-adik yang saya sebutkan namanya sebentar lagi. Adik Izran bin Muhammad Sa'ban, mohon berdiri. Mohon juga berdiri kedua ibu bapanya yang berkorban siang, malam, pagi dan petang untuk kejayaan adik Izran. Kedua ibu bapa mohon berdiri. Beliau dari Fakulti Sains Kemanusiaan
merupakan penerima pingat emas Lembaga Pengarah Universiti. Dan beliau juga telah menghasilkan buku ringkasan ilmu tajwid dengan 17,000 jualan. Syabas dan tahniah adik Izran dan kedua ibu bapa. Boleh duduk. Seterusnya, adik Izian Syahiran bin Roslan. Mohon berdiri. Dari Fakulti Sains Kemanusiaan, penerima pingat emas Chancellor atas kecemerlangan dalam program pembangunan sahsiah melibatkan pendidikan Islam. Syabas dan tahniah diucapkan. Seterusnya, yang ini lagi unik. Adik Muhammad Hafiz bin Muhammad Din. Kedua ibu bapanya juga mohon berdiri. Beliau dari Fakulti Sains dan Matematik. Dan yang uniknya, inilah kehebatan anak-anak kandung Suluh Budiman ataupun pelajar UPSI. Penerima anugerah aktivis Da'i Muda dalam program Akademi Da'i Muda 2022, anjuran Yadim dan TV Al-Hijrah dan membawa pulang sebanyak RM15,000 Malaysia. Syabas dan tahniah. Orang sains dan matematik bukan hanya hebat dalam bidang sains tetapi juga mencakupi pelbagai bidang termasuk agama. Syabas dan tahniah adik. Seterusnya, seorang lagi insan istimewa yang pernah saya kunjungi ketika beliau menghidap kanser tahap 4. Asalnya dari Pahang. Mohon berdiri Muhammad Khairul Johari dan ibu bapanya. Beliau dari Fakulti Sains dan Matematik merupakan cancer survivor yang berjaya menamatkan pengajian dalam kelas pertama selain cemerlang dalam aktiviti pembangunan sahsiah. Jom kita contohi semangat dan kekuatan mental serta fizikal adik KJ. Kita berikan tepukan sekali lagi. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, graduan istiadat hari ini hadirnya dari dua buah fakulti yang penting dalam erti keinsanan dan kehidupan. Kehidupan yang memerlukan keseimbangan, bukannya keterpisahan antara kemodenan, amalan, kemanusiaan dan ketuhanan. Fakulti Sains dan Matematik melahirkan bakar pendidik dan saintis dalam bidang sains dan teknologi. Manakala Fakulti Sains Kemanusiaan melahirkan mu'alim ataupun da'i muda yang memupuk nilai keinsanan, jati diri serta ketuhanan. Gabungan kedua bidang ilmu dan pemikiran ini bakal melahirkan insan yang moden, lagi berteknologi, tanpa menyisihkan amalan ketuhanan, keinsanan dan kebertanggungjawaban. Terjemahan ayat Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 190 dan 191 berbunyi, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Jelas di dalam ayat ini, Allah meminta manusia mencerap tabi'i alam ini dengan penuh tadabbur dan saintifik, namun sentiasa mengingati kebesaran Allah SWT dan mengamalkan nilai keinsanan dalam kehidupan. Menyedari hakikat ini, UPSI bakal menubuhkan pusat STEM negara bagi merekayasa pembelajaran sains, teknologi, engineering dan matematik yang berlandaskan aplikasi kehidupan dan keinsanan. Pusat ini bakal dilengkapi dengan 8 makmal yang berteraskan teknologi Internet of Everything, virtual reality learning, automasi dan pembelajaran berasaskan pengalaman kehidupan. Uniknya, pusat ini juga akan menghubung jalinkan teknologi dengan kehidupan sebenar seharian
ajaran agama, nilai dan budaya dan tidaklah berlandaskan teori maupun silibus mata pelajaran semata-mata. Besarlah harapan agar pendidik STEM kelahiran UPSI bakal melahirkan saintis masa hadapan negara yang ternama namun berpaksikan keinsanan, agama dan keharmonian sejagat sebagai prinsip utama, selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan akan keseimbangan hampir 40 tahun lalu. Fakulti Sains Kemanusiaan pula saban tahun melahirkan ustaz dan ustazah, sejarawan dan penggiat ilmu alam yang penting dalam merancangkan sains kehidupan seseorang insan. Ilmu agama bukanlah semata-mata subjek pendidikan, sebaliknya amalan penting dalam kehidupan seseorang insan. Bukankah kepercayaan kepada Tuhan menjadi rukun pertama penubuhan negara Malaysia yang tercinta? Sehubungan itu, ustaz dan ustazah yang bakal melata, di pundak kalian terpikul amanah seluas samudera, melahirkan insan yang bestari serta alim beragama, bukan semata-mata bijak dengan ilmu dunia, namun mengamal, menyebar, menjadi contoh setiap ayat Al-Quran yang diturunkannya. Untuk graduan sejarah, Buyung Adil dididik di SITC. Buku sejarahnya dambaan setiap generasi. Ditulis, digarap di mu'alim yang bersejarah ini, agar bangsanya tidak lupa asal-usul wujud diri. Pengorbanan seorang rakyat membela pertiwi, pembelotan sang durjana memusnah duniawi, pergolakan ideologi memakan diri, diolah cerita agung yang tak lapuk di hujan, tak makan di hari. Ingatlah bakal sejarawan terhormat, di bumi mu'alim ini sejarah negara diangkat, demi perjuangan bangsa yang ketika itu disekat. Jangan sesekali kalian lupa akan ini hakikat. Bangkitlah, julanglah, agar ilmu sejarah kembali menjadi akar masyarakat. Ilmu alam bukan subjek teori aja. Anak murid tercongok membaca buku teks semata-mata, tak pun menonton video yang bertahun usianya. Bawalah generasi gadget keluar bilik darjah melihat dunia, membersih sungai, melawat pencemaran maupun banjir yang melanda, agar mereka insaf akan kerakusan manusia. Menerai dunia demi teknologi kononnya, bakal tiada sepahnya untuk anak cucu kita. Haloba manusia cetuskan krisis iklim. Seantero dunia cuaca berubah dengan ekstrim. Dah tak ada lagi 2, 3 maupun 4 musim. Semuanya tunggang langgang dirakus manusia yang zalim. Dah tu kenapa? Takkan nak tengok aja? Bukankah kalian graduan geografi universiti ternama? Sing-sing lengan, turun padang, jangan duduk dalam kelas aja. Bantu masyarakat, gemblengkan gerakan massa agar dunia kembali hijau dan aman sentosa. Wahai saintis, agamawan, mu'alim alam sekitar dan sejarawan, ilmu kalian bukanlah hanya ijazah idaman. Amanah kalian demi dunia yang lebih aman. Gembling dan satukan ilmu bina makna keinsanan demi Malaysia tercinta, bumi dan juga Tuhan. Wahai adikku yang bakal kurindukan, maafkan lancang kata kandamu yang budiman. Sengaja menjentik supaya terpancar kesedaran, agar kalian menjadi rujukan seperti Buyung Adil di masa hadapan. Bukannya pakar teori
yang semua orang bosan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.